Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey anak-anak, hari ini kita akan sambung PDPR kita. Hari ini bagi mata pelajaran Tauhid. Okey anak-anak, untuk Tauhid hari ini kita nak Ustazah nak anak-anak buka nota padat. Okey, buka buku nota padat. Muka surat 2. Okey, tajuk pelajaran ni tajuk tahun 2 atau 3 ni. Okey. Tajuk beriman kepada kitab. Okey, mari anak-anak kita nak mulakan pelajaran kita. Okey, apakah erti kitab? Okey, kitab ialah kalam Allah yang mengandungi panduan untuk manusia, diturunkan Allah kepada nabi dan rasul yang terpilih. Okey, kitab kalam daripada Allah sebagai panduan manusia. Okey, diturunkan kepada siapa? Nabi dan rasul yang terpilih. Okey. Kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Okey, kitab sebagai panduan petunjuk. Okey, sebagai petunjuk. Okey, apakah hukum beriman kepada kitab? Iaitu wajib. Kenapa kita kena beriman kepada kitab? Kerana dia salah satu daripada rukun apa anak-anak? Rukun apa? Beriman kepada kitab. Okey, rukun iman. Okey, beriman dengan kitab Allah adalah wajib bagi setiap orang mukmin, orang-orang Islam, okey, yang beriman. Okey, dalil. Okey, dalil yang membuktikan, yang menunjukkan tentang kitab. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Okey, surah Al-Baqarah ayat 213. Okey, maksudnya Allah menurunkan bersama mereka nabi kitab yang benar. Okey, anak-anak pernah belajar kan jenis-jenis kitab dan juga siapakah rasul yang terpilih untuk setiap kitab tersebut. Okey, mari anak-anak kita lihat nama kitab dan nabi yang menerimanya. Yang pertama Zabur, iaitu Nabi Daud. Taurat turunkan kepada Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad. Okey, kitab diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril. Okey, diturunkan kepada siapa yang turunkan? Allah. Allah menurunkan kitab-kitab tu kepada siapa? Okey, kepada nabi dan rasul melalui perantaraan di antara malaikat Jibril. Malaikat apa? Jibril. Okey, mengandungi panduan lengkap hidup manusia. Okey. Seterusnya, muka surat 3 anak-anak. Muka surat 3. Okey, ni dia punya keterangan tentang kitab lah. Nama kitab tu apa, rasul dia siapa, bahasa apa yang digunakan dan isi kandungan untuk kitab tu. Okey, kita tengok Zabur, Nabi Daud. Okey, bahasa apa yang digunakan? Syriani. Okey, isi kandungan bagi kitab Zabur tentang fatwa, doa, zikir dan nasihat. Okey, kemudian kitab Taurat, Nabi Musa, bahasa Ibrani. Okey, apakah isi kandungan di dalam kitab Taurat? Okey, tentang peraturan ibadah dan akidah. Tentang ibadah, tentang fiqh lah. Akidah tentang tauhid. Okey, sejarah Bani Israel menyebut Nabi Muhammad merupakan rasul yang terakhir. Itu adalah isi kandungan bagi kitab Taurat. Okey, seterusnya kita tengok kitab Injil. Apakah isi kandung kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, bahasa Ibrani juga. Kisah penciptaan bumi dan manusia. Okey, dalam kitab tu mengisahkan tentang penciptaan bumi dan manusia. Okey, peraturan ibadah juga dan perkara-perkara akidah sama. Menyebut Nabi Muhammad merupakan rasul yang terakhir sama juga. Lebih kurang dia punya cuma yang Injil dia ada kisah penciptaan bumi dan manusia. Okey, Al-Quran Nabi Muhammad, bahasa Arab, mengandungi 114 surah dan 30 juzuk. Okey, isi kandungan mengenai akidah dan syariah. Okey, melibatkan ibadah, muamalat, munakahat dan jinayat. Okey, ibadah tentang pasal puasa ke solat ke, okey, tentang ibadah lah. Okey, muamalat tentang jual beli, okey, jual beli Islam. Okey, munakahat tentang perkahwinan dan jinayat. Okey, jinayah lah. Okey, kisah-kisah bangsa terdahulu, etika dan akhlak yang terpuji. Okey, itu diisi kandungan setiap kitab. Okey, kelebihan. Apakah kelebihan kitab Al-Quran? Yang pertama, terpelihara daripada penyelewengan. Terpelihara daripada penyelewengan ni, penipuan lah. Okey, Al-Quran merupakan mukjizat. Okey, ya betul, mukjizat. Al-Quran merupakan syifa, penawar bagi segala penyakit. Okey, Al-Quran okey, ada ayat-ayat yang
sudah memang ada penawar bagi setiap, contohnya bagi penyakit ini ada ayat dia, okey, bagi untuk nak menghalau atau mengelakkan kita daripada terkena sihir ataupun jin, okey, ada ayat dia. Okey, untuk kita terangkan hati kita pun ada. Okey, untuk lembutkan hati kita pun ada ayat dia. Tu namanya Al-Quran tu sebagai syifa, iaitu penawar. Al-Quran memansuhkan syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Okey, memansuhkan tu membatalkanlah. Okey. Kemudian panduan yang lengkap untuk seluruh manusia. Okey, menjadi panduan yang lengkap. Kemudian sumber rujukan utama tata bahasa Arab. Okey, mengandungi pelbagai ilmu. Ya, betul, dalam Al-Quran macam-macam ilmu ada. Maksudnya macam-macam perkara dalam Al-Quran tu. Okey, pelbagai ilmu kita akan dapat kalau kita fahamkan bacaan Al-Quran kita. Kesusastraan yang tinggi dan indah. Okey anak-anak, seterusnya. Okey. Muka surat 5. Muka surat 5, kelebihan beriman dengan kitab. Tadi kelebihan Al-Quran tu. Okey, ni kelebihan kita beriman dengan kitab. Mengenal Allah sebagai pencipta. Okey, kita dapat kenal Allah tu sebagai pencipta. Allah yang menciptakan kita, segala makhluk. Okey, mendapat petunjuk jalan kebenaran. Okey, kalau kita beriman dengan kitab, kita selalu baca Al-Quran. Okey, kita akan dapat petunjuk kebenaran lah. Bukan benda yang salah, bukan yang sesat. Okey, mendapat ilmu yang bermanfaat. Betul. Beriman dengan kitab kita akan dapat ilmu yang bermanfaat, yang berguna. Akibat, okey, apakah kesan buruk kita tidak beriman dengan kitab? Yang pertama, kita akan murtad, keluar daripada Islam. Okey, sesat sepanjang hidup. Okey, tiada pegangan atau panduan hidup. Okey, sebab kita lalai melakukan segala dosa. Okey, sebab dia tak pegang, dia tak percaya pada kitab, dia tak percaya pada Al-Quran itu. Sentiasa berprasangka buruk terhadap Islam. Okey, sentiasa berfikir buruk tentang Islam. Tiada minat yang berkobar-kobar meneroka ilmu Allah. Okey, dia pun tak berminat nak tahu tentang ilmu Allah. Okey. Kemudian anak-anak cuba lihat. Okey. Okey, dah habis ya. Itu bahagian beriman kepada kitab pada buku nota padat. Okey, silibus dalam, okey, sukatan dalam buku nota padat anak-anak ya. Semua ada ya buku nota padat. Okey, pastikan anak-anak fahamkan betul-betul beriman kepada kitab ni. Okey, kerana di dalam UPKK memang akan akan soalan-soalannya memang daripada pelajaran tahun 3, 4 dan 5. Sebab tu saya suruh beli buku nota padat ni, dan ini sebagai rujukan anak-anak. Okey, kerana yang pelajaran yang tahun 3 dan tahun 4 tu kita tinggal ulang kaji semula sahaja. Kerana tajuk-tajuk tu sebenarnya anak-anak semuanya dah belajar. Jadi sekarang kita hanya ulang sahaja ya. Untuk tahun ni kita hanya ulang kaji semula, refresh semula apa yang anak-anak dah belajar tu. Terlupa. Yang ni pernah belajar. Okey. Okey, untuk hari ni itu saja. Okey, beriman kepada kitab. Nanti saya akan carikan soalan yang berkaitan dengan beriman kepada kitab. Okey anak-anak, sekian sahaja PDPR kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.